Kita pun tak nak lengahkan masa sebab jam pun dah menunjukkan 10.05. So Mizi nak alu-alukan lah. Okay, Mizi mula untuk kita punya majlis pada malam ni. Terlebih dahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam bahagia, salam 1MXD. So jadi kita mulakan kita punya majlis ni bagi yang beragama Islam untuk baca doa Al-Fatihah, dan bagi bukan agama lain bertafakur mengikut agama masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal alamin. So jadi Mizi harap semua viewers kita pada malam ini dan juga akan datang akan sentiasa sihat walafiat dan sentiasa luar biasa, walaupun kita dalam tempoh PKP untuk fasa 4 ataupun PKPB sampai 12 hari bulan 5 nanti. So jadi Mizi harap apa yang berlaku untuk kita punya masalah virus COVID ni kita kena ambil dengan positif, ataupun kita ambil benda-benda tu dari side yang positif untuk perkembangan ataupun kita punya keadaan semasa untuk diri kita, keluarga dan juga orang sekeliling kita. Dan lebih penting adalah untuk dari segi keutamaan kesihatan untuk kita, keluarga dan juga masyarakat sekeliling kita. Okey, so jadi untuk ini Mizi nak ucapkan terima kasih kepada viewers Max Gabian yang share, yang datang untuk malam ni untuk nak mendengar sedikit perkongsian daripada Mizi. So tajuk live kita pada malam ini sebab Saban tahun, tiap-tiap tahun setiap 8 hari bulan Mei, iaitu kita ada menyambut untuk seantero dunia secara antarabangsa adalah Hari Thalassemia Sedunia ataupun World Thalassemia Day lah. So jadi untuk itu Mizi dengan ini nak bawakan topik tentang thalassemia. So jadi kalau kita tengok untuk thalassemia ni, so Mizi sebelum pergi lebih terperinci tentang thalassemia, Mizi nak bacakan beberapa sedikit fakta lah untuk berkenaan dengan thalassemia. So jadi kalau kita tengok menurut statistik pada Disember 2008, lebih daripada 5,000 orang daripada 8,442 pengidap thalassemia berada di tahap yang kritikal, dan mereka ni perlukan rawatan secara berkala, iaitu melalui pemindahan darah. So kalau kita tengok daripada 5,000, daripada total keseluruhan dia adalah 8,042. Ini menunjukkan lebih kurang 62.17%. So sangat-sangat kritikal. Kalau kita tahu orang yang menghidap thalassemia ni kadang-kadang nak tak nak mereka kena ada blood transfusion ataupun ada pemindahan darah, sebab nanti Mizi akan ulas apa itu penyakit thalassemia. So jadi kalau kita tengok penyakit thalassemia ni adalah penyakit berkaitan dengan keturunan ataupun genetik, warisan kita. So jadi kalau let's say lah mak ayah kita ada sama ada penghidap ataupun pembawa thalassemia, keberangkalian untuk kita dapat thalassemia tu adalah sama ada 25%, 50% ataupun 100% untuk keberangkalian kita dapat penyakit thalassemia, disebabkan oleh penyakit thalassemia ni adalah penyakit genetik, warisan lah. Okey, so jadi kalau kita tengok pula, 1 daripada 20 warga negara Malaysia sendiri adalah pembawa kepada genetik thalassemia. Ini bersamaan dengan 5%. So kalau kita ada dalam kumpulan kita, kalau contohnya kita ambil secara rawak, rakyat Malaysia 20 orang, so satu tu ada potensi untuk jadi sebagai pembawa thalassemia. Sebab itulah kalau dahulu kita tengok kerajaan pernah menyatakan bahawa kadang-kadang remaja tingkatan 4, 5 perlu melakukan saringan thalassemia ni. So jadi sangat-sangat penting thalassemia ni, dia bukanlah penyakit yang berbahaya sangat, tapi dia sangat penting untuk kita dapatkan rujukan ataupun bila mana kita buat ujian secara berkala lah ataupun dari awal lagi. Okey,
So jadi kalau kita tengok juga lagi, kerajaan telah belanjakan lebih kurang 3 juta, iaitu kos yang sangat-sangat tinggi untuk setiap rawatan pesakit thalassemia ni sepanjang hayat mereka. So jadi bayangkan kalau dalam tadi Mizi cakap lebih kurang 5,000 orang pesakit ataupun pengidap. So di mana kalau seorang tu akan belanjakan lebih kurang 3 juta untuk sepanjang hayat mereka. So jadi ini kos yang sangat pesakit thalassemia. Ya, hai untuk Kak Faiza. Okey, selamat datang semua untuk viewers kita hari ini. Hari ini kita akan bincangkan penyakit tentang thalassemia sempena Hari Thalassemia Sedunia pada hari inilah. Okey. So jadi kalau tengok tadi kos rawatan dia hampir 3 juta untuk setiap seorang, dan kalau kita tengok saban tahun pesakit thalassemia ni akan meningkat sebanyak 200 orang. So kalau kita tengok dari tahun ke tahun, peningkatan untuk pesakit thalassemia ni ataupun pengidap thalassemia ni akan bertambah. Maksudnya setiap tahun 200 dan 200. Dan satu lagi fakta yang terakhir Mizi nak cerita dekat sini, kalau tengok dari peringkat global, iaitu statistik daripada WHO sendiri, iaitu World Health Organization, di mana 44 daripada 10,000 kelahiran adalah pembawa thalassemia ataupun thalassemia carrier. So maksudnya dekat sini 44 orang, kalau ada kelahiran bagi 10,000 orang, 44 orang tu adalah pembawa untuk thalassemia daripada warisan ibu dan juga ayah mereka sendiri. So jadi kalau kita tengok yang Mizi cakap tadi, thalassemia ni adalah penyakit warisan ataupun penyakit keturunan sendiri. Okey, so jadi dah habis sedikit fakta yang Mizi bawakan tentang thalassemia. So jadi Mizi nak masuk kepada apa itu thalassemia. Okey, so jadi orang Jementah pun ada masuk. Ya, Kak Ani dan juga Encik Azhar, selamat datang ke live kita. Okey, apa yang dimaksudkan dengan thalassemia ataupun penyakit thalassemia ni? So ada orang yang kalau dekat kita punya live hari ni ada yang tahu juga boleh share. So hari ni Mizi akan share. Ini Mizi ambil dari portal Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Thalassemia ni adalah kumpulan penyakit yang menghalang badan daripada menghasilkan jumlah darah yang mencukupi dan juga berkualiti. So maksudnya kalau kita tengok untuk orang yang ada thalassemia ni adalah badan dia tak boleh nak hasilkan darah dari segi kualiti dan juga dari segi kuantiti. So maksudnya dalam dia adalah kualiti dia mungkin teruk sangat, tak berapa okey. Kalau kita tengok darah kita yang jenis bentuk bulat lepeh tu, mungkin darah dia ada problem dari segi kualiti dia. Dan lagi satu dari segi kuantiti, tak mencukupi. So jadi untuk orang thalassemia ni, dia tak ada darah, sel darah merah yang cukup. So maksudnya kuantiti dia pun tak cukup. Kalau kita mungkin kalau kita punya darah kita perlukan berapa liter. So dia tak cukup bagi orang yang thalassemia ni. So jadi disebabkan oleh apa? Faktor-faktor dia ataupun macam Mizi cakap tadi, ini adalah penyakit berkaitan dengan genetik. So jadi dia adalah disebabkan oleh perubahan pada jin ataupun kita katakan genetik yang mengawal penghasilan hemoglobin. So dalam setiap darah ni ada satu nama hemoglobin tu yang sangat-sangat penting, di mana hemoglobin tu sangat-sangat penting kepada darah untuk membawa oksigen. Dan kalau kita tengok tak ada hemoglobin, tak boleh mengangkut oksigen, so keadaan darah tu sangat-sangat teruk. Sebab itulah kalau ada dari kalangan kita punya Max Gabriel ni ataupun viewers kita ataupun pernah beri saranan, advice kepada prospek kita, boleh komen nanti. Sebab itulah kalau kita tengok orang yang ada thalassemia ni, sama ada thalassemia minor ataupun major, mereka sangat-sangat orang yang especially untuk yang major lah, mereka sangat-sangat letih. Sebab bila tiadanya hemoglobin untuk angkut oksigen, darah yang tak cukup, darah yang kualiti tak okey, mereka cepat untuk nak letih. So sebab itulah kalau kita selalu dengar
orang yang thalassemia ni nak tak nak mereka kena masuk darah ke dalam tubuh badan mereka, sebab darah mereka tak cukup dan juga dari segi kualiti mereka tak berapa baik. Okey, so jadi kalau kita tengok sama juga Mizi dah ulang banyak kali, sebab ini adalah penyakit keturunan yang dapat daripada ibu dan juga ayah kita. Sama ada ibu kita penghidap ataupun ibu kita pembawa, sama ada ayah kita penghidap ataupun ayah kita pembawa. So anak of course akan dapat, sama ada kebarangkalian dia 25%, 50% ataupun 100% akan dapat. So jadi lagi satu Mizi nak cerita, di mana penyakit thalassemia ni dia tak dijangkiti melalui darah, udara, air, sentuhan fizikal dan juga hubungan seks, ataupun dari segi pengambilan nutrisi yang tidak seimbang. So kalau kita tengok, Mizi sentuh sikit dengan keadaan semasa. So untuk thalassemia tadi dia tak melalui darah, melalui udara, air, sentuhan, pemakanan dan juga lain-lain. So kalau kita tengok untuk yang sekarang kita punya COVID-19 ni, so dia lebih kepada kita punya dari segi attack, dari segi molekul-molekul air, dari segi sentuhan juga. So kebarangkalian tu ada untuk dapat daripada virus. Tapi berbanding dengan thalassemia, dia adalah jangkitan, dia adalah warisan daripada jin yang diwarisi oleh turun-temurun lah. Dan salah satu faktor disebabkan wujudnya penyakit thalassemia ni adalah disebabkan oleh perkahwinan campur. So orang daripada maksudnya Cina, Melayu, India. Dan kalau kita tengok untuk daripada kajian yang telah dilakukan, untuk pesakit thalassemia yang selalunya terjadi, kebiasaan terjadi adalah dari segi kaum Melayu, orang Cina dan juga orang Sabah. Dan yang kurang terjadinya penyakit thalassemia ni adalah bagi kaum India dan juga dari segi pribumi Sarawak sendiri. So jadi ini adalah yang Mizi ambil daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. So jadi kalau kita tengok bagaimana terjadinya ataupun perkara ini boleh terjadi, disebabkan oleh macam Mizi cakap tadi, kalau ibu dan juga ayah. So jadi kita tengok untuk thalassemia ni dia ada dua kategori utama, iaitu satu adalah penghidap. Penghidap ni adalah major thalassemia. Dan lagi satu adalah pembawa, iaitu minor untuk thalassemia sendiri. So jadi ada satu lagi keadaan iaitu intermediate ataupun intermedia, iaitu sama ada pembawa ataupun menghidap tapi dalam golongan remaja ataupun dewasa. Sebab apa yang Mizi baca, kalau dah ada simptom ataupun dia punya faktor-faktor tu dalam masa 6 hingga ke 18 bulan waktu bayi tu, dia dah detect ataupun dah ada, sama ada yang major lah terutamanya. Tapi kalau dah buat saringan waktu remaja, tingkatan 4, 16 tahun, 17 tahun ataupun dewasa, itu lebih kepada keadaan minor lah, dia hanya pembawa. So jadi Mizi nak ulaskan sedikit bagaimana kes ataupun penyakit thalassemia ni boleh terjadi. So of course lah kita akan terjadi disebabkan oleh pembawaan separuh genetik warisan daripada ibu kita, dan lagi separuh adalah daripada ayah kita. So bila bergabung dua-dua, so kita akan dapat genetik daripada ayah dan juga ibu kita. So jadi ada tiga situasi yang Mizi akan carangkan secara umum, iaitu bagaimana kalau ayah kita adalah normal, maksudnya tiada thalassemia, dan ibu kita normal, tiada thalassemia, anak yang bakal dihasilkan adalah normal. So 100% tiada thalassemia. Tetapi andai kata kalau seorang, contohnya ayah adalah pembawa thalassemia, manakala ibu adalah normal, kebarangkalian untuk dapat anak thalassemia adalah 50%. So jadi kalau anak dia adalah dapat 2 orang, seorang mungkin akan normal, seorang lagi akan pembawa untuk thalassemia. Begitu juga sebaliknya. Kalau tadi ayah dia adalah pembawa, ini kalau ibu dia adalah pembawa, ayah dia adalah normal,
So sama juga, dia ada potensi 50% kebarangkalian untuk dapat thalassemia ni. So kalau lagi satu keadaan ibu dan juga ayah sama ada ibu ataupun ayah adalah meja, dan juga dari segi salah satu juga pembawa. So yang anak kebarangkalian dapat, seorang akan dapat maksudnya dari segi meja iaitu penghidap, dua orang akan lagi dapat dari segi pembawa, dan seorang lagi adalah normal. So jadi kalau ada 4 orang anak, so kalau seorang adalah meja, ibunya meja, penghidap, dan juga dia punya bapa adalah pembawa iaitu minor. So kebarangkalian untuk dapat tu adalah 25% untuk meja, 50% adalah minor, dan lagi 25% adalah normal sendiri. So jadi ini adalah kebarangkalian yang akan dapatlah in term of kalau melahirkan anak ataupun zuriat. Bila ada salah seorang pembawa ataupun penghidap, of course benda ni akan diturun, dan juga dia akan turun kepada maksudnya generasi ke generasi. Kecuali bila ada perkahwinan campur ataupun perkahwinan yang dengan orang normal, barulah genetik tu dia akan berubah mengikut perkongsian separuh daripada ibu dan juga separuh daripada bapa. So jadi Mizi nak kongsikan sedikit di sini apa tanda-tanda ataupun gejala-gejala bila seseorang itu dah menghidap thalassemia. So jadi dia akan ada keluar sedikit maksudnya tanda-tanda kalau kita tengok sebab tadi Mizi cakapkan daripada berapa banyak kelahiran dalam dalam 10,000 orang, iaitu yang dikeluarkan oleh WHO tadi, iaitu kalau kita tengok 10,000 orang kelahiran bayi, 44 telah disahkan untuk menghidap thalassemia ni. So jadi kalau kita tengok untuk peringkat awal lagi, dia bayi yang lahir pada peringkat awal dia akan kelihatan normal. Tapi sedikit demi sedikit dari masa ke semasa perubahan tu akan nampak dengan keadaan mukanya akan lebih pucat. Sebab Mizi cakap tadi, bila penyakit thalassemia ni dia tak cukup darah, dan juga darah dia tak berkualiti lah, tak okey. So dan bertambah teruk bila peringkat awal, mungkin kelahiran dia hari pertama, sampailah hari maksudnya 6 bulan yang pertama masih okey, tapi masuk 6 bulan yang seterusnya hingga ke 18 bulan dia akan semakin teruk. Kanak-kanak tersebut akan kelihatan letih dan juga lebih kepada gelisah, kekurangan darah. So disebabkan oleh thalassemia juga akan menyebabkan kepada anemia yang boleh menyebabkan kepada kesesakan nafas. So kita berbalik-balik, disebabkan oleh hemoglobin tadi tak cukup untuk nak hasilkan oksigen. So sebab itulah dia akan efek juga pada bahagian paru-paru kita ataupun pada bahagian pernafasan kita. So jadi apa punca-punca terjadinya thalassemia ni juga disebabkan oleh anemia, kurang darah dan juga kurang penghasilan oksigen. Mereka akan tendensi untuk sesak nafas, kelihatan kuning ataupun masalah jaundice sendiri disebabkan oleh detox pada bahagian hati, kurang selera makan, kembung perut disebabkan oleh pembengkakan pada bahagian hati dan juga limpa, perubahan dalam pembentukan muka ataupun bahagian tulang lah akan lebih nampak cengkung disebabkan oleh tadi kurang selera makan, maksudnya kurang zat nutrisi, lebih-lebih lagi berkenaan tersebut. So jadi untuk yang ini memang kalau ada masalah lebih kepada yang meja ataupun penghidap yang Mizi bacakan tadi, tanda-tanda tu of course akan nampak. Tetapi bagi orang yang pembawa ataupun minor thalassemia, tanda-tanda ataupun gejala tersebut tak akan nampak. Sebab dia akan nampak seperti orang biasa, tetapi dia adalah pembawa. So jadi untuk meja ni dia akan lebih nampak ketara untuk tanda-tanda masalah kepada thalassemia tersebut, iaitu dari segi kekurangan darah dan juga dari segi darah yang tak berkualiti.
So jadi kalau kita tengok untuk penyakit thalassemia ni, dia mempunyai tahap hemoglobin yang sangat-sangat rendah, iaitu biasanya kurang daripada 4 gram per desiliter. So jadi sama juga yang Mizi cakap, sama ada orang itu dewasa ataupun semakin lama semakin meningkat usia, yang boleh nampak ketara adalah dia akan sangat letih, pucat, lesi, tak cukup darah lah. Maksudnya seperti seolah-olah macam mayat juga. So disebabkan oleh kurang oksigen, so mereka pun tak boleh sometimes untuk bergerak aktif. Dan sometimes juga untuk thalassemia ni, apa yang akan terjadi di waktu usia pembesaran kanak-kanak, dari bayi pergi ke kanak-kanak, awal remaja, pembesaran mereka pun akan terbantut juga. So disebabkan oleh itu, sometimes macam Izzy cakap tadi, kurang selera makan, kurang pengambilan zat nutrien yang mencukupi, so menyebabkan dari segi pembesaran, pertumbuhan, mental dan juga fizikal pun akan terbantut sendiri. So jadi Mizi nak tanya, let's say kalau ada yang dekat yang mana viewers kita pada malam ini yang ada masalah tentang thalassemia ataupun prospek ataupun tengah berjumpa orang ataupun di kalangan ahli keluarga sendiri yang menghidap thalassemia, so boleh share dekat kita punya komen pengalaman-pengalaman anda. So Mizi nak baca sedikit sebelum kita pergi go through lebih detail sedikit. Okey, so kita ada apa yang diceritakan oleh Puan Red Rose sendiri, iaitu pernah mengalami anemia hingga disuspek thalassemia. So jadi anemia ni dia adalah kurang sel darah merah, tapi thalassemia ni dia lebih teruk lagi, iaitu maksudnya macam Mizi cakap tadi, kurang darah yang berkualiti dan juga dari segi kuantiti. So jadi apa yang kita punya produk Viken ni boleh bantu? Sebab kita tahu untuk produk Viken kita adalah produk fabrik tenaga. So bagi kalau kita tengok tadi untuk solusi orang yang ada masalah tentang thalassemia ni, so mereka cepat untuk letih, lesu, dari segi kurang tenaga. Once kita ada bagi mereka pakai untuk kita punya produk Viken ni, tak kisahlah sama ada contohnya macam bracelet ke, cat ke, stocking ke, apa-apa saja produk Viken, of course dia akan serba sedikit akan bagi tenaga, ekstra tenaga. Of course rawatan ataupun ubat-ubatan memang kena ambil untuk pesakit thalassemia ni. Sama ada tiap-tiap bulan kena ada blood transfusion dan juga sebagainya, pengambilan ubat-ubatan. Dan lagi satu, untuk pesakit thalassemia ni, mereka tak boleh makan makanan yang tinggi dengan zat besi. So contohnya dari segi macam kuning telur, organ-organ dalaman. So mereka tak boleh makan makanan yang tinggi dengan zat besi. So jadi perkara-perkara tersebut sometimes kena jagalah untuk pesakit-pesakit thalassemia. Benda-benda makanan dari segi pemakanan yang dilarang untuk nak ambil. So jadi produk bijirin yang kaya dengan zat besi ataupun suplemen ke kacang. So jadi yang kaya dengan zat besi adalah perlu dielakkanlah bagi pesakit yang menghidap thalassemia ni. So jadi untuk produk kita, of course produk kita akan bagi tenaga bagi orang yang ada masalah thalassemia ni. Sedikit demi sedikit dia tak nampaklah pucat ataupun especially untuk yang major thalassemia, penyakit penghidap ni. So jadi kalau tengok produk kita ni, dia akan spesifik kepada kita punya, iaitu kita tengok apa pentingnya produk kita kepada pesakit thalassemia ni. Dia akan mengurangkan dari segi keadaan letih dan juga lesu, sebab kita tahu ada far infrared, ion negatif dan juga potensi bioelektrik, di mana kita tengok far infrared sendiri sangat-sangat penting untuk kita punya, boleh meningkatkan kita punya sel aktif kita. So maksudnya kalau kita tengok untuk pesakit thalassemia ni, dia kurang sel darah merah yang berkualiti dan juga dari segi kuantiti. So dengan pemakaian Viken ni, dia akan activate ataupun aktifkan sel-sel merah dalam tubuh badan kita. Sekaligus ada bukti yang mengatakan bahawa far infrared, ion negatif mampu meningkatkan bekalan oksigen dalam tubuh badan kita. So jadi yang mana sel-sel darah merah yang untuk pesakit thalassemia ni yang dah rosak, yang tak okey, dia akan
maksudnya bina balik sel-sel yang aktif. So sekaligus sedikit demi sedikit dari masa ke semasa dengan pemakaian yang secara konsisten, kualiti darah, kuantiti darah tu dapat diperbaiki. So sama juga kalau Mizi cakap untuk pemakaian produk weekend ni, apa-apa saja rawatan, ubat-ubatan daripada pihak hospital tengah in condition, in progress, teruskan untuk makan dan juga teruskan untuk rawatan. So jadi kita tahu untuk produk weekend ni dia lebih kepada untuk kita mengurangkan simptom-simptom masalah. So jadi lebih spesifik berkaitan dengan darah thalassemia ni, produk weekend memang cukup membantu untuk nak tingkatkan balik kualiti, kuantiti darah dengan adanya kita punya bahan-bahan yang sangat penting, iaitu kita ada batu warna-warni tourmaline, 78 jenis mineral daripada arang bulu putih. Mungkin kalau orang yang thalassemia ni kekurangan mineral dan juga zat, dia boleh dapatkan juga maksudnya dari segi pemakaian produk weekend. Kita ada germanium, titanium dan juga perak. So jadi dari segi pemakaian produk weekend ni sedikit demi sedikit sebagai ikhtiar alternatif untuk membantu untuk pesakit-pesakit thalassemia ni. So jadi once kita juga kalau ada siapa-siapa yang dekat sini yang pernah macam Mizi cakap tadi pernah prospecting orang ataupun pesakit thalassemia, of course selepas mungkin dalam masa 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan dia dah pakai produk weekend ni, dia dah tak rasa letih sebelum pemakaian yang lagi. Sebab of course produk ni akan bagi tenaga, dan untuk peringkat awal macam Mizi cerita hari tu akan ada kesan tidak balas ataupun healing crisis juga. So jadi pemakaian untuk produk weekend ni sangat-sangat tepat untuk mengurangkan simptom-simptom masalah penyakit berkaitan dengan darah kita, sama ada thalassemia, anemia dan juga penyakit-penyakit lain yang berkaitan dengan darah sendiri. Okey. So jadi kita ada perkongsian sikit juga daripada Puan Red Rose juga lagi. Yes, weekend plus dahulu kita ada GABA drink. Dengan izin Allah kualiti saya semakin bertambah baik sebab dah 8 tahun bergantung pada ubat dan kerap masuk darah. So of course nak tak nak kena pesakit thalassemia yang major, of course kena tambah darah. So sebab kalau darah tak cukup, sebab kita tahu darah kita, ini sedikit info juga, fakta, di mana darah kita mampu untuk bertahan, untuk orang yang normal, darah kita mampu untuk bertahan selama antara 120 hari, iaitu sekitar 4 bulan. Tapi untuk orang yang ada thalassemia ni, darah dia tak sampai 1 bulan, dia dah macam tak berapa okey. So that's why blood transfusion ataupun kena masuk darah tu sangat-sangat penting untuk nak maintain kualiti dan juga penjagaan organ-organ dalaman tubuh badan, especially part-part yang perlu nak mengepam darah dengan secukupnya pada bahagian jantung, hati, kita punya paru-paru, otak dan juga sebagainya. So that's why dari segi pemakaian untuk produk weekend dan juga dari segi pengambilan juga suplemen-suplemen yang membantu untuk nak tambahkan lagi kualiti dan juga kuantiti darah tu sangat-sangat penting untuk pesakit thalassemia ni. So jadi kita sebab dekat MSB ada produk yang spesifik iaitu produk weekend kita yang boleh bantu untuk dari segi tenaga, stamina. Sebab Mizi cakap tadi tanda-tanda untuk pesakit thalassemia, mereka akan cepat untuk letih, lesu, masuk kurang bertenaga sebab tak ada oksigen. So produk ni mampu untuk nak beri tenaga, tambahkan oksigen dengan ada 3 manfaat utama, iaitu kita ada far infrared yang boleh masuk tembus sedalam 1.5 hingga ke 2 inci, iaitu yang sangat-sangat penting, sinaran yang sangat penting ke dalam tubuh badan kita. Kita ada ion negatif, iaitu kita tengok vitamin dalam udara yang sangat penting juga tubuh badan kita untuk nak katakan dekat sini, bila mana kita ambil minum air pun ada kuantiti oksigen. So daripada oksigen daripada air tu mampu untuk nak masuk ke dalam darah kita dalam molekul yang sangat-sangat kecil dengan bantuan daripada ion negatif. Dan of course yang terakhir adalah
potensi bioelektrik, di mana ini adalah penting untuk kestabilan kita punya saraf kita juga. So jadi untuk pesakit thalassemia, of course kalau kita ada prospek for upcoming nanti, kalau kita ada jumpa lepas ni pesakit-pesakit thalassemia, sebab Mizi bacakan tadi fakta iaitu 1 daripada 20 orang akan terjadinya penghidap thalassemia, iaitu berkadaran sebanyak 5%. So jadi kita bayangkan kalau populasi untuk Malaysia saja sendiri lebih kurang dah 30 juta. So jadi kita bayangkan kalau 1 daripada 20 ataupun 5% saja, memang populasi yang sangat-sangat membimbangkan. Dan kalau kita tengok tadi kos rawatan sepanjang hidup bagi seorang pesakit saja, dengan ubat-ubatan, dengan blood transfusion lagi untuk masuk darah, lebih kurang 3 juta. So berada di tahap-tahap yang sangat kritikal lah untuk pesakit thalassemia ni. Okey. Kita ada perkongsian juga daripada Kak Bani kita, iaitu testimoni yang ada masalah tentang anemia. So bantu dia tidur dengan lebih nyenyak sebab kadar oksigen meningkat. Ya betul. Badan lebih segar, bantu masalah yang kerap pening, sekarang lebih sihat samping rawatan hospital. Ya betul tu Kak Bani. So actually macam Mizi cakap tadi, di samping kita ada pakai produk weekend, suplemen yang boleh tambahkan kualiti darah, kuantiti darah. So rawatan, ubat-ubatan daripada pihak hospital haruslah diteruskan, sebab pemantauan adalah daripada pihak hospital ataupun klinik berkenaan dengan kondisi ataupun keadaan anda. So kalau doktor dah cakap ataupun MO dah cakap kondisi anda dah semakin bagus, barulah dari segi susulan rawatan, appointment ataupun kadar pengambilan ubat-ubatan tu mungkin akan diturunkan dengan dos-dos ataupun nasihat daripada pegawai perubatan ataupun doktor sendiri. Okey, so seterusnya, kita ada perkongsian daripada Rafaela Evangeline. Okey, most of major thalassemia adult patient transfuse darah 2/3 time per week, depends on hemoglobin diorang juga. Betul. So jadi nak tak nak mereka tak ada choice, sama ada itu adalah blood transfusion, one of the method, pengambilan ubat-ubatan pun one of the method juga. So jadi so macam Mizi cakap tadi, kalau kita tengok untuk hemoglobin yang rendah daripada 4 gram per desiliter tadi, so sangat-sangat rendah bagi pesakit hemoglobin. So memang perlunya blood transfusion untuk nak maintain mereka punya koordinasi untuk organ-organ dalam tubuh badan kita. So kalau kita bayangkan orang yang ada thalassemia ni, mereka tak ada pergi masukkan darah. So lama-lama sebab darah mereka ni tak okey, maksudnya tak berkualiti, kuantiti pun tak cukup. So lama-lama badan mereka akan sangat-sangat kering. Kita bayangkan macam sungai ataupun air yang lama-lama ataupun musim kemarau. So lama-lama dia akan kering. So begitu juga dengan keadaan bagi pesakit thalassemia. Bila tak ada masuk darah yang baru, sebab Mizi cakap tadi, darah mereka hanya boleh bertahan dalam masa 1 bulan, berbanding dengan orang yang normal adalah sekitar 120 hari ataupun 4 bulan. So jadi memang sangat-sangat penting untuk nak masukkan darah, bergantung kepada kadar hemoglobin, kadar berapa banyak, keadaan okey ke tak okey. Itu memang kena inspection ataupun daripada penyelidikan MO sendirilah, doktor yang tahu cek anda, kadar hemoglobin anda macam mana, keadaan darah anda macam mana, kondisi anda macam mana. Itu semua adalah saranan daripada MO, medical official ataupun doktor sendiri. So jadi sebagai alternatif ataupun keadaan ni, so sebab itulah kita adanya produk weekend yang untuk bagi tenaga kepada kita dan sekaligus mampu untuk nak mengurangkan simptom-simptom thalassemia tu kepada yang lebih teruk. So of course Mizi pun tak cakapkan dekat sini, so Mizi pun tak claim ataupun tak overclaim, di mana macam Mizi cakap tadi,
produk ni membantu, dan penyakit thalassemia adalah penyakit genetik. So sedikit demi sedikit dia boleh mengurangkan simptom-simptom major untuk penyakit thalassemia. Dan untuk penyakit genetik adalah melalui maksudnya penghasilan untuk zuriat ataupun genetik seterusnya adalah bergantung kepada pasangan masing-masing. Sama ada pasangan kita adalah normal ataupun penghidap iaitu major thalassemia, ataupun pembawa itu minor thalassemia. Sebab itulah saringan kesihatan untuk thalassemia ni sangat-sangat penting untuk nak menentukan kita punya genetik ataupun seterusnya. Okey, so kita ada persoalan daripada Puan Mariam di Keluang. Okey, bagaimana Reborn Cream dapat membantu dalam kes ni tak, Encik Mizi? Okey, so bagi untuk Reborn Cream, of course sedikit demi sedikit kita boleh apply, tak ada masalah. Sebab kita tahu untuk Reborn Cream kita ada bahan-bahan utama, 6 bahan utama, dan juga in term of antioksidan, dan juga kita ada untuk vitamin C juga. So ini juga penting untuk nak aktifkan balik kita punya sel-sel yang dah rosak, daripada untuk nak maintain balik keadaan-keadaan kita punya koordinasi fungsi-fungsi dalam tubuh badan kita. So jadi pengambilan untuk especially yang saya sarankan adalah untuk weekend. So macam Mizi cakap tadi, suplemen, sapuan krim ataupun apa-apa alternatif lain pun boleh, tak ada masalah. So sama ada dari segi produk kita iaitu kita ada Reborn Cream pun boleh, dan juga dari segi Cola Plus pun boleh juga. So sometimes kalau ada orang yang ada masalah thalassemia, dia ada masalah juga berkaitan dengan penyakit-penyakit lain untuk dari segi masalah hormon. So sometimes dia punya keadaan-keadaan hormon dia pun tak stabil. So jadi sangat-sangat juga digalakkan untuk pengambilan untuk Reborn Cream lah. Dan kalau untuk pesakit thalassemia ni pun ada masalah tentang dari segi rawan, tulang. So of course kita akan sarankan untuk pengambilan kita punya Cola Plus yang tinggi dengan antioksidan, vitamin C dan juga collagen jenis kedua, yang akan bantu untuk dari segi kita punya rawan, sendi dan juga masalah-masalah berkaitan dengan bahagian tulang, bahagian sendi lah. Of course kita akan sarankan. So jadi bagi pesakit ataupun kita ada prospek thalassemia ni ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan darah, kurang darah, kuantiti dia. So of course kita kena lebih sedikit buat homework, iaitu kita kena lebih bertanya lebih terperinci sedikitlah kepada kita punya prospek. Selain dia ada penyakit ataupun masalah-masalah berkaitan dengan thalassemia, adakah dia ada penyakit-penyakit lain juga. So jadi sangat-sangat penting untuk kita tahu juga keadaan semasa dia ataupun history, maksudnya sejarah penyakit yang dialami oleh pesakit kita tu. Bukan saja untuk thalassemia, mungkin dia ada penyakit-penyakit lain yang mungkin juga maksudnya menyebabkan tahap ataupun status kesihatan dia akan menurun. So jadi untuk itu kita kena lebih banyak lagi lah untuk maksudnya tahu lebih mendalam lagi keadaan-keadaan info tambahan penyakit yang dialami oleh prospek kita, supaya kita lebih maksudnya di sini kita nak sarankan produk yang lebih tepat, yang lebih okey untuk proses tidak balas, dan juga untuk proses untuk nak kurangkan simptom-simptom dan juga tanda-tanda penyakit yang dialami oleh mereka sendiri. Okey, sama-sama. So jadi Mizi rasa sampai di sini saja untuk penceritaan tentang thalassemia ni. So jadi Mizi harap apa yang Mizi kongsikan pada malam ini, info-info tentang thalassemia, diharap dapat untuk membantu. So jadi Mizi ada info sedikit, iaitu kita tengok hari ini 8 hari bulan 5 juga pihak syarikat ada keluarkan iaitu satu produk baharu, iaitu Bionur serbuk deterjen pelbagai guna. So jadi untuk Bionur ni adalah deterjen yang kita boleh multi purpose lah, boleh guna untuk nak
Maksudnya of course lah untuk basuh baju. Dan of course ada orang tanya, boleh ke produk Bionur ni basuh produk weekend? Ya, produk Bionur ni kita boleh basuh untuk produk maksudnya kita punya fabric weekend kita, tak ada masalah. Sebab produk Bionur ni tak ada maksudnya softener dan juga bleach lah. Tiada pelembut pakaian dan juga tiada peluntur. Of course kalau kita tengok pelembut pakaian sendiri, dia ada spesifik ingredient untuk pelembut dan dia juga lebih kepada wangian. Di mana kita tengok yang daripada poster yang telah dihantar, so kita tengok untuk kelebihan untuk Bionur ni, dia akan membersih, melembut dan juga menyerikan pakaian kita. Dia akan menghilangkan kotoran-kotoran degil, stain dan juga benda-benda yang kotoran-kotoran yang degil, dia akan senang untuk dihapuskan. So kita of course sebagai sebut pencuci pelbagai guna, so untuk nak basuh pinggan pun boleh, nak basuh kereta pun boleh. Untuk kita punya Bionur ni sesuai untuk kulit yang sensitif dan boleh menjimatkan dari segi penggunaan elektrik dan juga air lah. So jadi untuk satu pack adalah 1000 mg ataupun bersamaan 1 kg. Dan jualan adalah untuk pihak syarikat 12 pack 1 karton. Harga members adalah RM204. Iaitu kalau kita tengok bahagi dengan 12 pack akan jadi satu tu adalah RM17. Kalau bagi harga retail RM216, iaitu akan jadi RM18 untuk harga non-members lah. Tapi of course company ada buat promotion hari ni, iaitu kita tengok PWP, iaitu Purchase with Purchase, di mana bermula hari ini sehingga ke hari Jumaat minggu depan, iaitu selama 8 hari saja, sampai 15 hari bulan 5, di mana kita tengok untuk PWP untuk satu karton adalah bernilai RM132. So kalau kita bahagikan dengan 12 pack, satu akan jatuh harga RM11. So kalau kita pergi untuk para Max Gabion, viewers kita, kalau pergi menjual kepada orang dengan belian PWP Purchase with Purchase ni, dengan kalau ada beli package silver ke ataupun kita punya kit 80 BV ataupun 180 BV, anda hanya top up 132 akan dapat satu karton. So kalau jual kat orang dengan harga RM17, of course dah boleh dapat untung RM6, untung runcit sendiri, untuk poket sendirilah. So jadi kalau dalam satu hari kita dapat jual 10 satu bulan, so ini adalah produk-produk repeat yang kita maksudnya sangat dialukan, sangat diminta request daripada semua Max Gabion. So ini adalah antara produk deterjen yang kita boleh lakukan repeat purchase. So sebab setiap orang zaman-zaman sekarang ni household punya produk, of course semua orang nak cuci baju. Dan of course kalau sebab kita pun juga untuk produk weekend adalah produk fabric, so kita sekaligus why not pakai Bionur ni untuk basuh kita punya fabric weekend kita. So jadi sangat-sangat digalakkan. Dan untuk PWP untuk Bionur ni untuk 1 minggu saja. So grab this opportunity untuk ambil kita punya PWP RM132 ini untuk satu karton, ada 12 pack. So jadi dan harga tersebut adalah tidak termasuk dengan delivery charge lah. So jadi untuk for delivery charge, nanti pihak MXB untuk warehouse akan inform berapa. Dan lebih disarankan of course kalau dah habis nanti for PKP, so boleh datang ke HQ untuk pick up. So jadi guna kita punya medium ataupun kita punya produk baru ni, Bionur ni, untuk buat repeat purchase dan juga untuk war-warkan kepada orang ramai, rangkaian-rangkaian kita. Kita ada produk deterjen ni yang boleh juga untuk kita buat basuhan kepada kita punya produk-produk weekend yang lain. So sangat-sangat sesuai, tak ada masalah. So jadi of course produk ni akan lebih jimat. Dan berapa banyak, ada orang tanya berapa banyak nak guna. So ia berkadaran tengok kepada kita punya
berapa banyak kita punya weight of kita punya. Contohnya kalau 5 kg mungkin kita boleh guna 1.5 sudu. Kita punya penutup tu mungkin untuk, dia adalah serbuk tapi sudu yang kita guna untuk deterjen tu kita boleh gunalah untuk kita nak basuh, dan juga untuk pinggan mangkuk, dan juga dari segi untuk kereta dan juga sebagainya. So jadi untuk semua Max Gabion harap dapat grab this opportunity untuk dalam masa 8 hari juga. Dan of course dalam masa 8 hari ni purchase untuk 160 BV ataupun silver akan dapat untuk lagi satu pasang stokin for free lah. Itu saja. Okay, so Mizi rasa sampai di sini saja. Terima kasih kepada semua Max Gabion dan juga untuk viewers kita yang malam ni, malam 16 Ramadan kita untuk hari ini. Dah separuh perjalanan untuk Ramadan kita. Untuk sudi untuk luangkan masa untuk dengar serba sedikit perkongsian Mizi tentang penyakit thalassemia, iaitu berkaitan dengan darah, kurang darah yang berkualiti dan juga kurang dari segi kuantiti darah. Dan penyakit ini adalah penyakit keturunan yang kita dapat daripada mak ayah kita, sama ada mereka adalah pengidap ataupun pembawa. So jadi sebagai solusi alternatif, kita boleh pakai produk Weekend di samping ada rawatan-rawatan tertentu yang telah disediakan oleh pihak hospital dan juga pihak klinik, iaitu blood transfusion, ubat-ubatan dan juga sebagainya. Perlu diteruskan sebab produk Weekend dan juga suplemen-suplemen ni serba sedikit akan membantu mengurangkan tanda-tanda ataupun simptom masalah penyakit tentang thalassemia dan juga berkaitan dengan darah anemia. So Mizi rasa apa yang baik kita boleh kongsikan maklumat-maklumat ini kepada semua rangkaian network-network anda. Apa yang salah, yang kurang, Mizi minta maaf banyak-banyak atas kesilapan dan juga kekurangan dari Mizi sendiri. So jadi Mizi sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih, dan kita sudahi kita punya majlis malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa lagi untuk live akan datang. Okey, terima kasih. Bye.